Salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Okey, pada sesi ini saya akan menerangkan tentang peranan hormon dalam manusia. Ini adalah sukatan pelajaran untuk biologi tingkatan 5 KBSM bab 3 dan biologi tingkatan 4 KSSM bab 12. Okey, walau bagaimanapun untuk biologi tingkatan 4 akan terdapat lebih penekanan terhadap kelenjar pituitari. Baik, sistem endokrin ialah sistem koordinasi badan yang melibatkan bahan kimia. Jadi bahan kimia yang disebutkan ini adalah hormon. Hormon ialah sebatian kimia organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan diangkut ke darah, ke organ sasaran untuk mencetuskan tindak balas tertentu. Jadi diangkut melalui darah ya. Jadi kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus atau saluran. Dan hormon dirembeskan terus ke peredaran darah, dan sistem saraf dan sistem endokrin berfungsi bersama-sama dalam koordinasi badan. Baik, untuk sistem endokrin terdiri daripada beberapa jenis kelenjar ya. Seperti yang kita nampak di sini ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovari, dan testis. Okey, pituitari terletak di sini ya, di bawah otak. Thyroid di bahagian leher. Kelenjar timus juga penting, tetapi buat masa ini tidak termasuk dalam sukatan pelajaran kamu. Kelenjar adrenal di atas buah pinggang, pankreas di bahagian perut, testikel untuk lelaki, dan ovari untuk perempuan. Baik, sekarang kita akan bersama-sama belajar. Okey, kita akan sama-sama belajar fungsi dan jenis-jenis hormon yang disintesiskan oleh kelenjar masing-masing. Untuk kelenjar pituitari, hormon yang disintesis ialah hormon antidiuresis (ADH). Fungsinya merangsang penyerapan semula air di tubuh ginjal. Seterusnya hormon perangsang thyroid (TSH) merangsang sintesis dan rembesan tiroksina dari kelenjar thyroid. Hormon perangsang folikel (FSH) merangsang perkembangan folikel dalam ovari atau merangsang perkembangan sperma dalam testis. Hormon pelutinan (LH) merangsang pengovulan dan pembentukan korpus luteum ovari. Hormon pertumbuhan merangsang pertumbuhan dan sintesis protein. Baik, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksina yang berfungsi untuk mengawal pertumbuhan, mengawal kadar metabolisme. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalina yang meningkatkan kadar pernapasan, denyutan jantung, tekanan darah, kadar metabolisme, pengaliran darah ke otot, aras glukosa dalam darah. Dan kelenjar adrenal juga menghasilkan hormon aldosteron yang digunakan untuk mengawal atur penyerapan semula garam dalam darah. Okey, seterusnya kepada pankreas ataupun kelompok sel Langerhans dalam pankreas. Jadi, dalam pankreas terdapat beberapa jenis sel, ada jenis sel alfa, beta, dan delta, tetapi buat masa ini kamu tidak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah apakah hormon utama yang dirembeskan. Pertama ialah hormon insulin yang berfungsi merangsang pertukaran glukosa yang berlebihan kepada glikogen dan seterusnya menurunkan aras glukosa dalam darah, dan glukagon yang berfungsi merangsang pertukaran glikogen kepada glukosa di hati dan akan meningkatkan aras glukosa dalam darah. Ovari pula merembeskan hormon estrogen yang berfungsi untuk membaiki dan membina dinding uterus dan merangsang perkembangan organ seks perempuan dan merangsang perkembangan ciri seks sekunder pada perempuan. Ovari juga merembeskan hormon progesteron yang mengekalkan penebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Testis merembes hormon testosteron yang merangsang pembentukan sperma dan organ seks lelaki dan juga merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada lelaki.
Baik, sekarang kita akan belajar pengawal aturan perembesan hormon. Terdapat 3 cara pengawal aturan perembesan hormon, yaitu dikawal oleh hormon lain, dikawal oleh aras bahan tertentu, ataupun dikawal oleh sistem saraf. Baik, dikawal oleh hormon lain. Oke, baiklah. Contohnya hormon tiroksina yang dikawal atur oleh hormon perangsang tiroid. Oke, apabila aras hormon tiroksina sangat tinggi dalam darah, ia akan merencat rembesan hormon perangsang tiroid daripada kelenjar pituitari. Dan ini akan menghentikan atau mengurangkan rembesan hormon tiroksina. Manakala apabila aras hormon tiroksina rendah, ini akan merangsang rembesan hormon perangsang tiroid di kelenjar pituitari dan merangsang lebih banyak rembesan hormon tiroksina, dan akibatnya aras hormon tiroksina dalam darah akan meningkat. Baik, dikawal oleh bahan tertentu dalam darah. Contohnya, apabila aras gula meningkat dalam darah, insulin dirembeskan oleh pankreas untuk menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen. Akibatnya aras gula menurun ke aras normal. Jadi apabila aras gula menurun dalam darah, contohnya apabila keadaan berpuasa ataupun setelah kita makan selama beberapa jam, glukagon dirembeskan oleh pankreas untuk menukarkan glikogen kepada glukosa, dan aras glukosa akan meningkat ke aras normal. Seterusnya dikawal atur oleh sistem saraf. Contohnya perembesan hormon adrenalina bertambah apabila menerima impuls saraf simpatetik, atau perembesan hormon pituitari daripada rangsangan hipotalamus akibat daripada rangsangan saraf. Oke, ini adalah kelenjar adrenal di atas buah pinggang. Koordinasi yang melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin contohnya adalah mekanisme fight or flight response. Contoh semasa dalam situasi cemas, contohnya dikejar binatang atau pencuri. Apabila kita merasa takut ataupun cemas, sistem saraf akan meningkatkan impuls ke kelenjar adrenal dan menyebabkan kelenjar adrenal merembeskan lebih banyak hormon adrenalina. Jadi hormon adrenalina akan menyebabkan peningkatan kadar pernafasan, denyutan jantung, peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar metabolisme, pengaliran darah ke otot, dan peningkatan aras glukosa dalam darah. Tujuannya adalah untuk memberi lebih banyak tenaga kepada badan untuk tindak balas seterusnya, yaitu sama ada kita melawan ataupun kita berlari. Baik, di sini kita akan teruskan dengan membincangkan kesan ketidakseimbangan hormon. Yang pertama ialah hormon tiroksina. Hormon tiroksina ini disintesiskan daripada salah satu faktor yang mensintesis ialah iodin. Jadi apabila diet kita kekurangan iodin, maka akan mengalami hypothyroidisme ataupun goiter, di mana kelenjar thyroid membengkak. Baik, sumber utama bagi iodin ialah makanan laut, contohnya ikan, rumpai laut, dan juga garam yang beriodin. Baik, ciri-ciri hypothyroidisme ialah pertumbuhan fisikal dan mental kanak-kanak terbantut, yang juga dikenali sebagai kretinisme. Dan kadar metabolisme rendah pada orang dewasa. Ini adalah simptom-simptomnya, sentiasa letih dan pertambahan berat badan. Baik, kesan kelebihan hormon tiroksina pula, kelenjar thyroid membengkak. Okey, tetapi ada perbezaan di antara pembengkakan kelenjar thyroid yang disebabkan oleh hyper dan hypo. Kadar denyutan jantung sentiasa tinggi, tekanan darah juga meningkat, mata membonjol, berat badan menyusut, dan tangan menggeletar. Ini disebabkan oleh peningkatan kadar metabolisme. Terusnya hormon pertumbuhan yang dirembeskan oleh pituitari. Bila terlebih, ia akan menyebabkan akromegali pada orang dewasa dan kegergasian pada kanak-kanak. Dan apabila kekurangan pula akan menyebabkan kekerdilan kepada kanak-kanak. Apabila seseorang terlebih hormon insulin, dia akan menyebabkan hypoglycemia, yaitu aras gula yang rendah dalam darah. Manakala kekurangan akan menyebabkan hyperglycemia, yaitu kandungan gula yang tinggi dalam darah dan menyebabkan diabetes mellitus.
Hormon antidiuresis yang disintesis daripada kelenjar pituitari juga berfungsi untuk meningkatkan penyerapan semula air. Jadi apabila terlebih air dalam badan, edema yang akan berlaku yaitu pembengkakan ataupun pengumpulan air dalam badan. Manakala diabetes insipidus berlaku apabila kekurangan hormon ini di mana seorang itu tidak dapat menyimpan semula air melalui air kencing dan akibatnya pembuangan air kecil yang kerap. Baik, di sini adalah contoh-contoh penggunaan hormon dalam perubatan. Contohnya hormon tiroksina kita beri kepada kanak-kanak untuk merawat kretinisme, insulin, suntikan insulin untuk kencing manis jenis 1, antidiuresis untuk diabetes insipidus, hormon pertumbuhan untuk merawat kekerdilan juga, estrogen untuk masalah haid. Untuk terdapat juga setengah wanita yang telah mengalami menopause, mereka mengambil pil estrogen untuk mengekalkan fisiologi mereka. Seterusnya progesteron untuk mengelakkan keguguran bagi ibu hamil. Jadi demikianlah contoh-contoh penggunaan hormon dalam perubatan, dan itu sahaja perbincangan ataupun penjelasan bagi sesi peranan hormon dalam manusia. Sekian, terima kasih.